Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, hari ini 13 Ramadan. 13 Ramadan kita sudah menjangkau masuk minggu yang kedua. Minggu yang kedua tuan-tuan tahu dinamakan Minggu Maghfirah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Jadi ini adalah minggu pengampunan setelah kita dicucurkan rahmat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan daripada malamnya pagi tadi dengan tahajudnya, kita memohon rahmatan Allah agar diberikan kesihatan kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada mak, kepada ayah, mertua dan seluruh umat Islam. Dia berikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton mata sekalian ya, bersama dengan kita membincangkan pada petang ini. Kita sebenarnya tuan-tuan belum pernah lagi meninggalkan satu petang pun sejak daripada 18 hari bulan Mac sampai sekarang ini, dan kita silih berganti tuan-tuan, silih berganti personality yang datang bersama dengan kita menjadi tetamu saya. Alhamdulillah sehingga sekarang ni walaupun kita gunakan aplikasi yang kerana trafik Ustaz Halim, trafik terlalu tinggi sekarang ni dikatakan. Jadi ada gangguan-gangguan sikit dalam kita punya aplikasi. Kita pakai aplikasi Zoom, ada sikit gangguan. Sebab itu hari ini kita pakai aplikasi yang baru insya-Allah untuk menggantikan seperti Zoom. Kalau ini pun tidak boleh, kita balik kepada Zoom. Begitulah. Maknanya kita ada alternatif untuk menentukan supaya program kita ini berjalan lancar insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan para penonton yang mati sekalian, jangan lupa like and share seramai-ramainya. Pada masa yang sama, pergi juga kepada Facebook Usama Marvelous, Facebook Usama Marvelous dan Facebook Ustaz Abdul Halim Din. Tak ada Abdul kan Ustaz? Tak ada Abdul kan, ada Halim Din. Jadi Halim Din, Masya Allah. Pergi tuan-tuan dan puan, kita raikan Facebook mereka ni, dan pada masa yang sama nanti daripada masa ke semasa saya akan memberikan pengumuman. Sebenarnya Ustaz Halim Din ada menulis satu buku baru tuan-tuan dan puan, insya-Allah, yang saya akan sebutkan di hujungnya nanti, pertengahan dan hujung. Dan begitu juga kita punya Maulana Usamah tuan-tuan dan puan ada membawa insya-Allah untuk memperkenalkan kepada kita madunya dan juga Aliveranya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan saya ada produk tu, produk minyak wangi Raihana Syifa. Nanti saya nanti dua tempat. Nanti saya minta pertengahan nanti dalam 2 minit. Kita pause, kita berhenti 2 minit, dan di hujungnya lama sikit, kita minta dalam 4-5 minit itu untuk kita war-warkan supaya untuk kebaikan bersama tuan-tuan. Manalah tahu apa yang disajikan pada tuan-tuan untuk Ramadan ini dengan berkat daripada usaha dakwah, berkat tahajud, berkat sembahyang, berkat mereka berjuang untuk menegakkan agama Islam ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah terima doa-doa mereka dan terpancar doa mereka dalam produk-produk yang mereka bawa ini insya-Allah. Jadi yang pertama tuan-tuan, pada petang yang berbahagia ini insya-Allah kita ada teman saya, sahabat saya, tuan-tuan muda lagi, baru 46 tahun. 46 tahun. Kira-kira anak sulung saya tuan-tuan. Betul, anak sulung saya exactly 46 tahun sekarang umur dia. Jadi yang itu namanya Ustaz Halim Din, seorang penceramah, seorang pendakwah yang sudah bertahan sekian lamanya. Maknanya menghabiskan sebagian besar daripada zaman mudanya tuan-tuan adalah untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Dan ini orangnya tuan-tuan yang saya sangat sanjung. Yang pertama sekali, kalau kita minta dia atas nama agama, dia tak pernah decline. Tak pernah mengata no. He is the person who never says no. Tak pernah tuan-tuan dan puan atas nama agama. Tapi kalau ajak pergi karaoke, saya rasa dia kata no lah. Okey, seorang lagi tuan-tuan ialah Maulana Usama Marvelous. Tuan-tuan dan puan berpengkalan di Seri Petaling di sana dalam masa COVID-19 ni. Yang boleh bercerita tentang COVID-19, saya tak boleh cerita pasal saya berada di luar pagar. Yang dalam pagar, yang duduk dalam ward, duduk dalam kuarantin selama 27 hari positif COVID-19-nya ialah Maulana Usama Marvelous. Jadi tuan-tuan dan puan nanti boleh cerita sikit pasal kita pun nak cerita tentang sihat dan sakit ni. Saya nak tanya beberapa soalan mengenai dia nanti tentang macam mana dia menghadapi COVID-19 tu. Terutamanya di hari-hari yang pertama bila dah diberitahu kamu positif
Kamu dalam perut kamu, dalam badan kamu ada virus yang sangat bahaya. Namanya virus COVID-19. Macam mana sebagai seorang insan mendengar? Macam mana sebagai seorang yang beriman mendengar? Macam mana sebagai orang yang bertakwa mendengar apa yang dikatakan oleh doktor kepada dia dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan, Menteri sekalian, saya nak menamakan Ustaz Halimudin ni sebagai kita punya ahli panel yang pertama, sementara Maulana Usamah dinamakan sebagai ahli panel yang kedua. Jadi Ustaz, tajuk kita ni sihat dan sakit. Tajuk ini tuan-tuan dan puan, para penonton yang mati sekalian, mengenai semua orang. Ada yang sakit daripada alam rahim. Ada yang sakit menjadi bayi bila keluar. Ada yang sakit masa jadi toddlers, kanak-kanak yang jatuh bangun berjalan-berjalan begitu. Ada yang sakit waktu remaja, ada yang sakit waktu tua, muda, ada yang sakit waktu tua, dan ada yang tak sakit-sakit, tuan-tuan. Ada yang tak sakit-sakit. Hingga satu masa nanti, insya-Allah, malaikat akan jumpa dengan dia. Sama ada sakit tak sakit, kemudian akan diambil oleh malaikat. Sebab, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memulakannya Al-Fadhil Ustaz Halimudin, insya-Allah nanti pertengahannya saya akan pause, berhenti sekitar dalam 2-3 minit macam itu untuk kita cerita apa yang kita ada untuk dihidangkan kepada para penonton yang berhormat sekalian. Sila Ustaz, apa nak dimukadimahkan kalau tajuknya sehat dan sakit dalam perspektif, dilihat daripada perspektif Islam. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali selaku moderator dalam forum bicara sihat dan sakit pada petang ini, dan saudara Maulana yang saya kasih sebagai sahabat ahli panel yang kedua, dan juga pada seluruh penonton, ibu bapa dan juga saudara-saudari, sahabat-sahabat rakan yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah pada petang ini kita dapat meneruskan dalam satu program bicara ilmu ataupun program yang kita boleh katakan program untuk kita sebenarnya nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan yang mulia, yang barakah ini, kita berebut, kita merebut pahala yang berganda daripada yang fardunya sehinggalah kepada perkara yang sunat. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi ganjaran yang berganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersesuaian tajuk kita pada petang ini sihat dan sakit, yang mana sihat pun kita sedang hadapi ataupun yang kita sedang berada dalam keadaan yang sihat dengan izin Allah, alhamdulillah, maka itu merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tidak diberi keizinan oleh Allah dalam keadaan mereka terlantar sakit, berpuasa di bulan Ramadannya, berada mereka di hospital, beradanya mereka terlantar di katil-katil hospital dan juga di rumah dan seumpama dengannya. Maknanya mereka diberi diberi satu ujian, musibah oleh Allah, iaitu sakit. Bagi orang yang sihat, alhamdulillah, maknanya Allah juga memberi satu nikmat, yang mana nikmat sihat ini supaya kita manfaatkan keadaan sihat itu sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu riwayat Baihaqi. Nabi menyatakan wasihataka qabla saqamik, maka gunakan dan manfaat waktu sihat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Inilah yang kita semua sebagai umat Islam perlunya banyak bersyukur di atas nikmat yang disebutkan tadi, nikmat sihat tubuh badan. Tak ada orang, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, orang yang berkehendakkan ataupun yang menghendaki dirinya sakit, yang nakkan badannya sakit. Kita kata hampir-hampir mustahil. Tidak ada manusia, tidak ada orang yang berhajat diri dia sakit. Biasa bila disebut musibah ni, hati dan naluri kita akan kontradiksi, membenci, menidakkan. Kita tak mahu. Sebab itu dalam doa pun kita doa minta, ya Allah, biarlah kita sihat tubuh badan. Dalam doa qunut, setiap pagi lagi kita minta kepada Allah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kita minta wa afini,
Maknanya wa'afi, afiatkan tubuh badan aku sebagaimana engkau beri kesihatan yang baik kepada mereka-mereka. Maknanya tiap-tiap hari, pagi lagi tuan-tuan, kita dah minta kesihatan yang baik. Tak ada orang yang minta kesihatan yang tidak baik. Cuma bagaimana kita nak menguruskan tubuh badan yang sihat. Ini penting. Sebab Nabi SAW mengajar. Di antara Nabi menyatakan dalam hadis Bukhari tuan-tuan, Nabi kata pada ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Nabi pesankan kepada kita umat akhir zaman, ada dua nikmat. Maghbunun, ramai manusia, fihima kathirun minan nas, terpedaya. Maghbunun ni maknanya terpedaya, tertipu, ataupun lalai, cuai. Ini yang kata maghbunun. Sama juga macam kita kata juga macam tipah tertipu. Maghbunun. Mereka terpedaya, tertipu, lalai dan cuai dengan dua nikmat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang pertama Nabi kata pada dia, nikmatus sihah. Yakni nikmat sihat tubuh badan. Yang kedua Nabi kata nikmatul faragh. Nikmat yang disebut nikmat masa lapang yang cukup banyak. Yang pertama sekali Nabi kata yang ni. Rupa-rupanya nikmat kesihatan ni tuan-puan sekalian, ya, bukan sikit yang lalai cuai, yang mereka tidak menghargai, tidak appreciate, tidak rasa syukurnya kepada Allah. Syukur itu kata ulama, kata Imam Ghazali, maka kita perlunya taat kepada Allah. Itu maksud dia tanda syukur. Apa gunanya kalau sekiranya sihat tubuh badan tetapi kakinya tidak pernah, ya, dan dadanya, kepalanya, mukanya tidak pernah menghadap ke kiblat untuk mendirikan solat. Berdiri Allah. untuk menghadap Allah untuk mendirikan solat. Apa maknanya? Tubuh badan yang sihat, mulut lidahnya yang tidak bisu tetapi mereka tidak berzikir, tidak mampu untuk membasahi lidah mereka dengan zikrullah walaupun waktu mereka sihat. Apa gunanya, apa maknanya sihat tubuh badan? Tetapi kakinya juga tidak pernah pergi ataupun tidak pernah berjalan ke masjid-masjid, ke surau-surau. Masya Allah. Begitulah maksud dia. Yang Nabi sebut di akhir zaman ini, terlalu ramai orang yang cuai dan lalai dengan kesihatan tubuh badan. Tetapi fi'il manusia yang kita sedia maklum. Ini yang katakan fi'il manusia, perangai manusia. Bila mana dia sakit, dia mengadu kepada Allah. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, engkau segerakan, segera sembuhkan tubuh badan aku yang daripada kesakitan, ya Allah. Ya Allah, engkau sihatkanlah tubuh badan aku, ya Allah. Maka untuk apa? Untuk aku berbuat baik gitu gini dan seumpama dengan ini manusia. Allah tahu dah, ya, perangai manusia begitu. Bila sakit maka mereka minta sihat daripada Allah. Tetapi tuan-tuan, bila dah sihat, kebanyakan tadi kathirun minan nas, ramainya daripada mereka yang tipu. Maknanya mereka tipu pada diri mereka. Walaupun mereka kata nak buat ibadah ataupun nak buat baik setelah mana diberi kesihatan, akhirnya seumpama tidak mampu apa yang dijanjikan oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu untuk kita memberi suatu memberi satu definisi untuk dalam kehidupan kita, ya, untuk hadapan kita sendiri, maknanya sihat ini sebenarnya adalah suatu nikmat anugerah yang besar daripada Allah untuk kita melakukan ibadah. Manakala sakit itu tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, ya, kita boleh merasai dia sebagai suatu musibah di dalam nikmat. Sebenarnya dia musibah tetapi dalam nikmat. Kenapa? Syukur kita. Adanya sakit, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya sakit, maka mudah hati dan jiwa kita mengingati Allah, mengenang Allah, sama ada dalam doanya, rintihannya, munajatnya, supaya boleh Allah recovery, maknanya menyembuhkan, ya, sakit yang sedang dia hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan para penonton dan mata sekalian, ya, mukadimah yang diberi tuan-tuan dan puan menyeluruh, alhamdulillah. Cover dua sekali, sihat pun cover, yang sakit pun cover, alhamdulillah, dalam jarak masa yang diberikan dalam 5 minit. Begitu cantik persembahan yang pertama untuk menerangkan. Nanti disambung dengan mukadimah daripada Maulana. Saya combinekan nanti mukadimah mereka
Daripada situlah kita akan teruskan perjalanan kita. Tuan-tuan, tingkat demi tingkat sampai penghujungnya nanti, sekitar dalam 1 jam 10 minit kita berbincang, insya-Allah. Kita akan meninggalkan perbincangan ini dengan 1, 2, 3 perkara yang akan masuk dalam kepala, turun dalam hati, pergi kepada tangan dan kaki, yang itulah yang kita akan insya-Allah jalankan, lakukan dan praktikkan dalam hidup kita ini. Sila Ustaz Usamah Maulana Usamah untuk meneruskan muqaddim sekitar dalam 4-5 minit. Masya-Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati ayahanda saya, Datuk Hasan. Semoga Allah Ta'ala sentiasa bagi orang kata apa, kesihatan, kekuatan kepada yang berbahagia Datuk. Masya Allah, untuk memberi sumbangan kepada umat. Dan yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim. Semoga Ustaz juga sentiasa diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberi peluang kepada kita untuk kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Subhanallah, kalau kita lihat keberadaan kita pada bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang tak dapat nak dibayar dengan apa-apa bayaran dalam dunia ini. Tak akan terbayar. Saya masih ingat waktu saya di Tarim, Hadramaut, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berada di sana lebih kurang 3 tahun. Jadi di Tarim ini, Masya Allah, mereka meraihkan Ramadan, Datuk, Masya Allah. Dengan begitu, di malamnya kemeriahan, sampai saya pernah ikut tuan guru saya, guru saya Habib Salim Asy-Syatiri rahmatullah alaih, yang mana beliau telah mengisi malam Ramadan dengan 100 rakaat solat tarawih tu. La haula wala Masya Allah. Subhanallah. Sebab di Tarim ni dia masjid, mereka tunaikan solat tarawih berbeza-beza waktu. Berbeza-beza waktu. Ada yang buat pukul 9 malam, ada yang buat pukul 10. Masjid sekian buat pukul 11. Sampai yang terakhir Masjid Jami' Tarim tu buat pukul 4 pagi. Tarawih. Subhanallah. Jadi Masya Allah, Habib Salim Asy-Syatiri ni dia akan pergi ke 5 buah masjid waktu yang berasingan untuk buat 20 rakaat, 100 rakaat. Subhanallah. Ini orang yang mana kita kata memang betul-betul mengihyakan malam Ramadan. Jadi Masya Allah, kita berada sekarang ni di ambang orang kata apa, 10 hari kedua daripada Ramadan. Kita berharap semoga kita dapat melaluinya dengan sebaik yang mungkin. Dan balik kepada tajuk kita pada hari ini, sihat dan sakit dalam Islam. Yang mana inilah kesihatan adalah merupakan nikmat kedua selepas nikmat iman dan Islam. Sehingga baginda Nabi SAW telah sebutkan dalam satu hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kamu rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Rebutlah kemudaan kamu sebelum datang masa tua kamu. Wasihataka qabla saqamika. Dan kesihatan kamu sebelum datangnya masa sakit kamu. Jadi saya nak tekankan kat sini terhadap yang perkara yang kedua yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Rasulullah SAW suruh kita, arahkan kita, perintahkan kepada kita untuk kita merebut. Ightanim ni maknanya rasailah satu kebaikan yang besar. Ambillah, rebutlah peluang ini, iaitu peluang kesihatan sebelum datangnya kesakitan kepada kamu. Kesihatan sebelum datang kesakitan. Dan dia sihat ini adalah merupakan nikmat yang mana tak dapat nak dibayar. Orang kaya dia tak boleh beli kesihatan. Orang miskin pun dia tak boleh beli kesihatan. Kesihatan inilah nikmat yang terulung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, bukan bererti sakit itu adalah merupakan satu
azab daripada Allah. Ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit untuk dia, itu adalah sebagai satu nikmat untuk dia. Sebagai satu nikmat untuk dia. Saya ingat saya telah terbaca dalam kisah Hayatus Sahabah, dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Ada satu bab khusus. Ada satu bab khusus yang dikarang oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Tajuk dia ialah kisah-kisah berkenaan dengan sakitnya para sahabat radhiyallahu taala. Jadi dalam bab ini ada menceritakan beberapa kisah yang mana ada satu orang sahabat, saya lupa nama dia, telah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demam dia. Demam dia begitu ketara sekali sehingga kalau orang pegang tangan dia pun akan terasa tak boleh nak pegang lama kerana begitu panasnya tangan dia. Demam dia. Dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tolong doakan supaya aku sihat. Rasulullah mafhum hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan doakan kamu sihat, insya-Allah kamu akan sihat. Tetapi mahukah kamu kalau kamu berterusan sakit begini, maka setiap hari Allah Taala akan bertanya, bagaimana keadaan kamu wahai hamba-Ku? Maka sahabat ni begitu teruja dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kamu doakanlah biarlah aku Ta'ala akan bertanyakan khabar tentang aku dan aku redha dengan keadaan tersebut. Dan doakan supaya sakit aku ini tidak menghalang aku daripada jihad di jalan Allah, daripada menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masya-Allah, insya-Allah huraian dia yang lebih. Sila. Halo. Hilang macam mana? Hilang di radar. Okey. Tak apa. Oh. InsyaAllah. Okey. Sementara hilang. Kita berdua ada kan, Ustaz? Ustaz Alim? Ada. Saya ada. Kita berdua ada. Okey. Sementara hilang tu kita tengok itu. Biasalah. Ini maknanya dapat juga kita bersua. Tetapi yang lepas-lepas ada tiga program yang lepas kita tak dapat bersua, tetapi saya akhirnya merakamkannya tidak dengan cara live seperti ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini trafik bukan masalah internet, bukan masalah hotspot, bukan masalah apa, ialah trafik yang itu ramai. Kita punya petang-petang ni tuan-tuan dan puan, dah ada. Sila. Maulana tadi hilang sekejap, sekitar dalam 1 minit tadi hilang sekejap. Halo Maulana. Halo Maulana. Ya, saya dapat dengar suara. Saya. Ya. Okey. Saya dapat dengar suara Datuk. Video Datuk dapat dengar suara saya. Okey, sila teruskan. Oh ya ke? Okey. Okey, saya telah mengatakan tadi, maksudnya kita semoga insya-Allah dengan kita usaha, kita gunakan, nikmati betul-betul nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam kedua-dua aspek tadi, iaitu sakit pun adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, sihat lebih lagi nikmat daripada Allah Ta'ala. Dalam kedua-dua keadaan ini, bagaimana kita nak melihat apakah perintah Allah Ta'ala daripada saya sebagai seorang hamba dalam kedua-dua keadaan ini, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. InsyaAllah. Silakan Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan jelas kepada kita, tuan. Sangat jelas kepada kita apa artinya sihat dan sangat jelas kepada kita apa artinya sakit. Kombinasi sakit dan sihat dan sakit itulah yang menjadikan kita manusia, tuan-tuan dan puan. Kita ada sihat, ada sakit, itulah manusia. Kita ada pasang, ada surut, itulah manusia. Jiwa kita ada yang tenteram, ada yang tak tenteram, itulah manusia. Tapi dalam keadaan Ustaz Halim, dalam keadaan kita sihat dan sakit dan sebagainya ni, kita tengok kadang-kadang budak kecil yang tak tahu apa pun sakit. Kalau misalnya orang tua dah hidup lama, dah enjoy dah semua tuan-tuan, dah menikmati seluruhnya. Keretanya dekat 10 biji tuan-tuan, kereta mewahnya, nak yang putih-putih, nak yang merah-merah dengan isteri yang comel-comel belaka tuan-tuan. Kita dah menikmati semuanya, sakit. Agaknya tuan-tuan itu mungkin kata orang berbaloi kalau dia sakit. Tapi kata tu anak-anak,
Katakanlah umur anak-anak 3 bulan. Kalau kita pergi tuan-tuan, pediatrics. Pediatrics ini ialah tempat ward yang menempatkan anak-anak kanak-kanak yang sakit. Tuan-tuan tengoklah, kanser tuan-tuan, umur 4 tahun kanser. Sakit tuan-tuan, Allah. kepala besar, umur 3 bulan ke besar tuan-tuan, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Tuan-tuan, merana maknya tunggu, bapaknya tunggu, sampai tak tahu apa nak buat dah tuan-tuan dan puan ya. Ya. Ustaz, kenapa agaknya kenapa, apa rasionalnya Allah Subhanahu Wa Taala pada anak, kepada bayi, kepada kanak-kanak yang kecil ini sakit dibandingkan dengan kalau orang tua-tua sakit dan sebagainya. Kenapa yang tak berdosa ni? Yang tak berdosa ni tuan-tuan, yang mesti kain putih ni, yang belum akil balik lagi ni, terutamanya di alam bayi, alam kanak-kanak, tetapi mereka disakit, dijatuhkan penyakit kepada mereka. Apa agaknya Ustaz cara kita nak menjelaskan kepada ibu yang terlibat, kepada ibu bapa yang tidak terlibat, kerana fenomena ini ialah fenomena yang ada di hadapan kita sekarang ini. Kalau kita tak jaga-jaga betul tuan-tuan, sambil kita menangis tu, sambil kita merintih, kita benci Allah. Sambil kita menangis, kita merintih tuan-tuan, kita benci apa yang ditangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, tolong bagikan sikit pencerahan kepada teman-teman ibu bapa yang berkaitan, yang tidak berkaitan pun tentang fenomena anak-anak kecil pun sakit ni. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk dan tuan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kalau kita melihat ya bagaimana disebut oleh Datuk tadi, ada orang yang masih lagi kecil, anak-anak disebutkan tadi terlantar di hospitalnya ataupun di mana-mana sahaja. Kalau kita disebutkan tadi di pediatrik, kalau di HKL yang pernah saya ceramah di hospital Kuala Lumpur, di bahagian pediatrik buat kanak-kanak ni, dipanggil oleh doktor pakar untuk saya memberi ceramah motivasi kepada mak bapak, dan antaranya kita nak merangsang ataupun kita nak menaikkan mereka punya, memulihkan semangat mereka itu di kalangan mak bapak, tak lain tak bukan kita nak menyatakan bahawa sungguhnya kalaulah katakan anak-anak itu dalam keadaan sakit, sama ada kansernya, ketumbuhannya, whatever lah, apa juga jenis sakit di ward pediatrik ni, di ward kanak-kanak ni, yang sebenarnya kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya sedang menguji. Sedang menguji siapa? Sedang menguji ibu dan ayahnya. Ya, anak tu kita tahu dah, yang anak kecilnya, yang tidak berdosanya, ya, makna kalau katakan musibah padanya, kata ulama yang pertama musibatul jaza, iaitu musibah balasan. Tak mungkin Allah nak beri balasan kepada budak-budak kecil yang sebegitu, tidak ada dosa. Yang kedua nak sebut sebagai musibatul bala. Musibatul bala ni maknanya musibah ujian. Adakah pada kanak-kanak itu yang Allah nak uji ataupun kepada mak bapak? Di sini kita boleh lihat, sudah tentulah Allah nak menguji kepada ibu dan ayahnya. Bagaimana ibu dan ayah itu menerima suatu takdir yang disebutkan tadi, takdir yang katakan qadr khairihi wa syarhi. Ada satu takdir yang baik, ada satu takdir yang buruk. Jadi ketentuan itu yang Allah dah tentukan pada anak dan si ibu dan ayah tadilah. Allah nak tengok macam mana respon daripada mak ayah, terimanya dengan penuh qada dan qadar ataupun sebaliknya. Yang ketiga kata ulama, musibatul tarbiyah. Ya, musibah tetapi tarbiyah, nak mendidik. Ini mungkin yang kedua musibatul bala, yang ketiganya musibatul tarbiyah. Sekira ini berlaku, artinya kedua musibah ini ibu dan ayah lah yang perlu memikirkan, yang perlu merenungi, dan di antara kena banyak bersabar. Allah sedang menguji ibu dan ayah. Tak disangka-sangka. Dah lah nak menunggu anak, nak dapat anak pun, Datuk dan juga tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang sampai 20 tahun baru boleh seorang anak. Tiba-tiba dapat tahu anak itu pula Allah dalam keadaan tumor ataupun kanser otak, brain cancer dan seumpama dengannya. Ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ya, adakah kita nak melawan takdir? Maka sudah tentu tidak boleh. Kenapa? Ini datangnya daripada Allah. Sebab itu disebut wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran mengajar, Allah mengajar manusia. Bila kamu ditimpa musibah, kamu tak boleh mengeluh, kamu tak boleh menyalahkan Tuhan takdir, tetapi yang sebaik-baiknya Allah ajar supaya kita menyebut sesungguhnya kita kepunyaan Allah, kita daripada Allah,
dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut kalimah istirja' yang diajar oleh syariat. Jadi maknanya yang dinyatakan tadi, sakit pada budak itu sebenarnya Allah nak uji ibu dan ayah. Sejauh mana penerimaan tadi. Maka kalau sekiranya ibu dan ayah menerima suatu takdir itu dengan banyak bersabar, maka sabar inilah yang dikatakan sebagai penawar kepada ibu dan ayah. Memang susah. Jadi maklum kalau di doktor pakar waktu itu, dibawa round satu ward pediatrik di HKL, tengok kanak-kanak memang seperti mana Datuk sebut, yang terlantar macam-macam lah, yang terpaksa tak boleh berenggang. Mak dia dengan anak tak boleh berenggang, sampai mak punya sacrifice, pengorbanan, perjuangan mak dia kerana semata-mata untuk anak dia. Ada yang sanggup berhenti kerja, terpaksa berhenti kerja. Tak boleh. Kalau sekiranya mak dia tak duduk dengan dia, maka masalah, dia tak dibenarkan balik budak dia. Kenapa? Macam-macam lah. Orang kata kemudahan rawatan semua di hospital. Kalau dibalik, maka anak tadi macam mana pula. Dan ada yang katanya sampai ibu dan ayah terpaksa berhenti kerja kedua-duanya semata-mata tadi untuk menjaga anak tadi yang sakit tadi. Begitu. Kalau kita lihat pengorbanan, ini maknanya orang yang sabar itu, Allah janji sabar itu orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Kerana ini menjadi suatu tadi. Maknanya dia sebagai suatu nikmah di dalam musibah. Walaupun kita nampak musibah, tetapi sebenarnya nikmah. Nabi sebut dalam hadis At-Tirmizi umpama, Nabi kata la yusibul mu'min syaukah fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu darajatu biha wa hatta anhu biha khati'ah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di antaranya la yusibul mu'min syaukah. Kalau kita, diri kita, Nabi kata tidak mengena seorang itu dengan satu analogi, perumpamaan Nabi kata satu tusukan duri. Kalau lebih itu lagi lah. Nabi ambil yang paling ringan, sepotong duri. Dan potong duri itu tadi berada di bawah tapak kaki kamu. Lalu kata Nabi, mereka sabarnya, kata Rasulullah, illa rafa'ahu Allahu darajatu biha. Ulama muhadis menyatakan, maksud diangkat darjat orang yang sabar di atas musibah, kena tusukan duri tadi, lalu dia sebenarnya, kata ulama, dia diberikan ganjaran pahala. Yang ni, kalau kita tak kena tetapi gantinya anak kita, sama juga rasanya. Yang penting tadi kita sabar. Allah nak bagi ganjaran. Lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Di bulan Ramadan ni. Di bulan Ramadan. Allah uji dengan sakit. Tapi masih lagi kita berpuasa. Masih lagi kita menahan diri. Lebih kurang 12 jam. Walaupun kita diberi keringanan rukhsah untuk berbuka. Tapi kita tetap berpuasa. Ini jago. Ini kata-kata champion lah. Kalau macam tu sakit pun dia boleh berpuasa Allah. Maknanya dia sayangkan dengan ibadah dia. Biarlah dalam keadaan apa sekalipun, dia masih lagi dalam keadaan tetap beribadah, dia sabar. Pahala pasti berganda. Yang kedua Nabi kata, wa hatta anhu biha khati'ah. Lalu dia sabar daripada musibah, derita sakit dia tuan-tuan. Maka Allah nak gugurkan dosa-dosa yang dilakukan, kata ulama, iaitu dosa-dosa yang kecil. Gugur dosa-dosa kecil. Tetapi dia sabar, masih lagi dia ingat kepada Allah, maka datangnya daripada Allah, lalu diserahkan kepada Allah, ditawakal kepada Allah. Bila mana dia sudah melakukan usaha ikhtiar untuk dia merawat sakit. Ini kita lihat tuan-tuan sekalian. Gambarannya bahawasanya kita nampak maknanya Allah nak menguji ini dengan macam-macam cara. Allah menguji manusia ni dengan cara sehat, dengan cara sakit, dengan cara sakit, dengan cara sehat. Sebagaimana Nabi Allah Ayub, kalau kita lihat Nabi Allah Ayub, seorang Nabi, seorang Rasul. Bila mana sakit deritanya, yang dikatakan sejenis sakit kulit, Masya Allah, sakitnya yang cukup teruk. Dikatakan seumpama tinggal kulit dengan tulang, tuan-tuan, itu sahaja. Tetapi itu bukan suatu musibatul jaza, bukan suatu musibah nak balasan bagi pada Nabi Ayub. Kenapa Allah nak naikkan lagi darjat ketinggian seorang Nabi dan Rasul. Betapa sabarnya Nabi Ayub. Betapa sabarnya isteri Nabi Ayub, Rahmah. Kak Rahmah punya sabar stay tetap dengan Nabi Allah Ayub. Walau bagaimanapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ayub ni bukan sehari dua, lebih kurang 7 tahun. Ada juga pandangan kata 3 tahun. Kita ambil 7 tahun di antara dalam kitab dalam kitab Qasasul Anbiya. Imam Ibn Katsir menyebut
7 tahun derita Nabi Allah Ayub. Tapi sabarnya isterinya yang menjaga. Isteri Nabi Allah Ayub yang menjaga suaminya. Betapa kasihnya. Inilah ikatan yang kita tak nafikan. Seorang isteri, ya, dia boleh nak menjaga seorang suami, tapi belum tentu suami ni bila isteri sakit, Datuk dan tuan sekalian, kita boleh tengok dengan rasa jiwa yang kasih dan sayang daripada seorang suami kepada isteri. Begitu juga ibu dan ayah. Ibu lah lebih-lebih kita kata tengok ayah. Dia tidak sanggup melihat anaknya dalam keadaan derita. Kalau boleh dia berdoa tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dalam tahajud, ya Allah, pindahkanlah sakit anak aku tu kepada aku, ya Allah. Derita anak aku tu pindahkan kepada aku. Aku tidak lagi sanggup melihatnya. Kenapa? Biarlah aku yang derita, tetapi jangan anak aku yang derita, ya Allah. Wallahu a'lam, Datuk. Itu lebih kurangnya. Alhamdulillah. Cantik Ustaz, cantik. Betul-betul cantik tadi. Dengan musibah, sebagai musibah yang balak, musibah tarbiyah. Ustaz dah ulas satu persatu, ada tab tadi Ustaz ulas satu persatu. Masya Allah. Macam ni Ustaz. Aduh. Cantik, sangat cantik. Saya nak pergi kepada Maulana. Maulana, tadi Ustaz banyak cerita tentang sakit, musibah, sakit. Sekarang ni kita nak cerita tentang sihat pula ni. Sihat ni tuan-tuan dan puan, satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, satu rahmat. Saya tak tahulah mengatakan. Sihat ni, orang sehat, mulut dia untuk apa? Orang sehat, fikir dia untuk apa? Orang sehat, hati dia untuk apa? Orang sehat, lidah dia untuk apa? Orang sehat, kaki dia untuk apa? Orang sehat, tangan dia untuk apa? Adakah kaki dan tangan dia untuk kita melancong-melancong begitu saja balik? Lepas tu kerja-kerja melancong lagi? Ataupun tuan-tuan kita enjoy naik cruise after cruise, naik cruise tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan empat, insyaAllah kita makan, hari-hari kita makan. 6-star hotel. Sekali makan Maulana, kalau misalnya makan 6 orang, 6-star hotel, dia punya bil mungkin mencecah RM1,000 lebih lah. Begitulah dia punya. Jadi saya nak sebutkan macam mana apa panca indera dan seluruh bikinan tubuh manusia. Daripada kepala sampai kaki ni, atas nama kita sihat, Hasan kau sihat, engkau akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada atas kepala sampai ke kaki. Masuklah lidah engkau, masuk mata engkau, masuk telinga engkau. Jadi apa artinya kesihatan itu? Dari segi perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Maulana. Masya Allah, jazakallahu khairan kathirah kepada Al-Fadil, Ayahanda Datuk dan juga Ustaz Abdul Halim. Jadi Masya Allah, kesihatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal mukaddimah tadi, saya telah sebutkan yang mana Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita ightanim, iaitu kamu rebutlah peluang kesihatan kamu sebelum datangnya masa sakit kamu. Jadi nikmat kesihatan ini adalah nikmat yang subhanallah memang sangat luar biasa. Tetapi jika ia tidak diteliti betul-betul akan menyebabkan kebanyakan manusia leka dengan nikmat kesihatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Halim tadi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat ini, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa. Apabila mereka sihat, mereka tak rasa. Tangan sihat, kaki sihat, mata sihat. Kalau saya ni dah ditarik dah sikit nikmat mata, dah kena pakai cermin mata. Ada orang yang mana nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat mata dia, tak perlu pakai cermin mata pun. Telinga dia. Jadi sekarang ni kita nak tengok di tahap manakah kita meletakkan nikmat ini. Adakah kita berada di tahap yang dipanggil sebagai orang yang bersyukur? Kenapa Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada kita dari jelas dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pasti aku akan tambahkan lagi nikmat ini kepada kamu. Okey, konsep dikatakan syukur di atas nikmat telinga, syukur di atas nikmat mata, syukur di atas nikmat pemikiran yang Allah Ta'ala bagi pada kita, syukur di atas nikmat lidah. Apakah yang dikatakan nikmat syukur? Dalam satu hadis, dalam satu pepatah Arab mengatakan wad'u syai'in fi ghairi mahalli zulmun.
meletakkan sesuatu, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu dipanggil sebagai kezaliman. Okey, kalau orang belajar mantik, dia kata mafhum mukhalif daripada sini. Apakah yang dikatakan dengan syukur yang berlawanan dengan zalim itu? Iaitu kita hendaklah meletakkan sesuatu nikmat, anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada kita pada tempat yang sewajarnya. Pada tempat yang sewajarnya. Iaitu mata kamu, bagaimana kita nak menggunakan nikmat mata ini, kita nak lihat apakah perintah Allah Ta'ala pada nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi pada saya ini. Pada nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada saya. Iaitu dengan kita menggunakan nikmat mata ini melihat perkara-perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala dan kita mengelakkan pandangan mata kita. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada orang beriman dari kalangan lelaki, mereka supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Maka menundukkan pandangan mata daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tandanya syukur dengan nikmat mata. Syukur dengan nikmat mata. Begitu juga dengan telinga kita, begitu juga dengan akal pemikiran kita, begitu juga dengan tangan kita, kaki kita. Dalam setiap anggota badan kita ini adanya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu tanda kesyukuran, ialah kita menggunakan semua kesihatan-kesihatan ini pada perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu yang dikatakan seorang hamba itu adalah seseorang yang mana sentiasa mencari-cari. Dia sentiasa mencari-cari apakah perintah Allah Ta'ala daripada saya. Apakah perintah Allah Ta'ala kepada saya? Apa yang Allah Ta'ala nak daripada saya? Apa yang Allah Ta'ala nak daripada pandangan mata saya? Kalau kita lihat dari segi konsep mata, yang mana antara perkara yang susah dijaga pada zaman sekarang ni. Kalau kita sekarang ni PKP ni, alhamdulillah lah kita dapat jaga sikit. Datuk Ustaz. Kalau zaman perkara lain, Allahu Akbar. Contohnya kalau kita bawa kereta, kena kat traffic light tu Datuk. Allahu Akbar. Tengok depan kan nampak lain, tengok bawah kan langgar orang. Tengok kiri, macam-macam, susah sangat nak jaga. Jadi Allahu Akbar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bagi garis panduan kepada kita. Apabila kita ternampak perkara yang tidak diingini, Rasul dah ajar pada kita. Apabila kamu ternampak wanita yang bukan mahram kamu, bukan kamu, oh Masya Allah, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu penyalahgunaan. kita kata, ya Allah, kau tidak ciptakan perkara ini sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Saya tengok kebesaran Allah Ta'ala. Itu penyalahgunaan ayat. Bahkan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu terlihat wanita yang bukan mahram kamu terus tundukkan pandangan kamu, dan ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar doa, disebut dalam kitabul ad'iyah. Bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada fitnah wanita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu akan dunia dan takutilah kamu akan wanita. Karena pandangan mata, dalam satu hadis disebutkan bahawa an-nazru sahmun min sahmin iblis. Bahawa pandangan ini adalah merupakan satu panahan daripada panahan-panahan iblis. Di mana kamu lihat pandangan kamu, maka hati kamu akan jatuh ke situ. Kalau kamu lihat wanita yang cantik, maka hati kamu akan terpergi ke situ. Saya bila sebut bab nikmat mata ni, saya teringat kepada guru saya, Maulana Syamim damat barakatuhu, yang mana beliau, saya sangat kagum dengan penggunaan nikmat yang beliau telah tunjukkan pada saya, dan saya rasa sepanjang saya hidup, Datuk Ustaz, saya tak pernah tengok orang yang begitu sekali mencintai Al-Quran melebihi beliau. Saya tak pernah tengok lagi. Saya tak kata tak ada orang lain, beliau lah seorang, tapi yang saya nampak dengan mata kepala saya. Beliau, waktu dia selalu datang ke Malaysia, dan saya pun selalu jumpa dengan beliau di India. Beliau setiap masa dengan Al-Quran.
Saya pernah bawa beliau pergi ke Sungai Gabai di Ulangat sana, Datuk. Kan? Pergi tengok air terjun. Sebab kat India nak susah nak cari terjun. Saya bawa pergi dia. Dia sampai kat air terjun, saya kata, Maulana, dekh lijiye kaise Allah Ta'ala ki shan hai. Saya kata, Maulana silakan tengok bagaimana kebesaran Allah. Masa tu dia tengah pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Dia angkat mata dia tengok. Dia kata, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Masya Allah. Dia tengok Quran balik, baca Quran balik. Sampai saya rasa, rasa tak berbalik bawa dia. Kan? Jadi saya tanya pada dia, Maulana, bagaimana Maulana boleh menikmati pembacaan Al-Quran begitu sekali, begini luar biasa. Beliau telah cerita pada saya, beliau kata, saya pernah pergi ke, kalau tak silap saya disebut pergi ke Germany, dia kata, saya dah pergi ke Germany. Saya pergi sana, saya ternampak satu wanita yang sangat cantik pada pandangan saya. Sehingga dalam solat saya pun, saya terbayang-bayangkan gadis tadi. Jadi waktu tu dia kata malam tu, waktu malam tahajud, saya telah doa nangis-nangis depan Allah. Saya telah doa nangis-nangis depan Allah. Saya kata, Ya Allah, aku adalah hamba-Mu pendosa. Aku adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Aku telah ternampak makhluk-Mu yang menyebabkan makhluk-Mu itu telah berada dalam hati aku, tak dapat, susah nak lupakan. Ya Allah, Kau alihkanlah. Jadi dia kata, Ya Allah, Kau alihkanlah pandangan ataupun kecintaan aku ini daripada hamba ini, kepada makhluk ini, Ya Allah, bertukar kepada cinta kepadamu, Ya Allah. Bertukar kepada cinta kepadamu, Ya Allah. Dia telah doa begitu. Dan dia kata, saya doa betul-betul, menangis-nangis. Saya ulang doa itu berkali-kali malam tu. Dan besoknya saya telah buka Al-Quran. Daripada saat itu saya terasa sangat susah untuk saya lepaskan Al-Quran. Waktu dia datang Malaysia, saya tanya, Maulana berapa juzuk Maulana baca Al-Quran setiap hari? Dia kata, waktu datang ke Malaysia, waktu safar begini, saya akan baca dalam 10 juzuk satu hari. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini salah satu contoh yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana satu orang yang menggunakan betul-betul nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat lidah, nikmat mata kat situ dan nikmat telinga, nikmat pemikiran untuk membaca Al-Quran. Gunakan betul-betul. Ini yang saya pernah lihat dalam hidup saya. Dan dia kata kalau dia berada di rumah, dia akan mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali. 2 hari sekali akan khatam Quran. 2 hari sekali dia khatam Al-Quran. 15 juzuk. Subhanallah. 15 juzuk. Allah, 15 juzuk. Subhanallah. Jadi inilah orang yang saya pernah lihat dalam hidup saya. Jadi kita contohi orang-orang seperti ini sehingga kita dinilai oleh Allah Ta'ala orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah, dan sudah pastinya Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat ini kepada kita di dunia dan Allah Ta'ala dan di akhirat, insya-Allah. Ya, sekian tu. Baik. Okey. Ustaz, Masya Allah, cerita tadi Maulana Amin tadi ya. Masya Allah tuan-tuan. Satu hari 15 juzuk tuan-tuan. Dalam keadaan biasa tinggal di rumah, satu hari 15 juzuk, 2 hari 30 juzuk. Setiap 2 hari dia khatam Quran. Ya Allah tuan-tuan, tuan-tuan cuba bayangkan. Kalau begitulah standard, katakanlah tuan-tuan dan puan, itu standard kita nak masuk syurga. Itu standard dia. Di mana Hasan Ali tuan-tuan? Poin mana Hasan Ali ni? La ilaha illallah. Itu Hasan Ali tuan-tuan, paling tidaknya petang-petang macam ni adalah panggil-panggil orang bincang-bincang agama. Macam mana kalau yang tidak ada langsung tuan-tuan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kebanyakan kita di Malaysia ni, comparatively, relatively speaking, kita di Malaysia ni jauh lebih baik daripada mana-mana negara dalam dunia. Jauh lebih baik. Segala-galanya tuan-tuan dan puan. Dari segi iklim jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Dari segi tumbuh-tumbuhannya jauh lebih baik. Jadi penghasilannya jauh lebih baik. Manusianya pun tuan-tuan dan puan, manusianya lembut-lembut. Orang Arab kata orang Malaysia ni lembut-lembut. Turis-turis yang datang kat sini tuan-tuan disebut, what did you find Malaysian? Dia kata very soft, very nice, lembut orangnya tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut tuan-tuan, ini semua Allah anugerahkan kepada kita. Dan sehat-sehat. Sehat-sehat tuan-tuan, sehat-sehat. Kebanyakan alhamdulillah semuanya kesihatan, jaga kesihatan, jaga kesihatan, jaga kesihatan dan sebagainya. Daripada yang kecil sampai yang besar, orang kampung pun sekarang cerita tentang kesihatan. Bagus tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan, itu satu kesihatan, itu kesihatan fizikal. Tapi kesihatan fizikal tak boleh bawa ke mana-mana tuan-tuan.
Macam mana satu lagi kesihatan? Macam tadi Maulana tuan-tuan, satu hari 15 juzuk, satu hari 15 juzuk. Macam mana tarbiyahnya? Sudah tentulah tuan-tuan memikirkan satu lagi kesihatan. Kesihatan spiritual, kesihatan spiritual, kesihatan spiritual. Macam mana Ustaz-Ustaz Alim? Macam mana kita nak bagi tahu orang di Malaysia ni? 34 juta population. Boleh dikatakan 65% adalah orang Islam. Macam mana kita nak bagi tahu dia? Kamu mesti paling tidak sekurang-kurangnya seimbangkan. Kamu punya kesihatan fizikal dengan kesihatan spiritual. Yang baiknya, kesihatan spiritual lebih tinggi daripada kesihatan fizikal. Macam mana Ustaz? Ustaz Alim. Baik. Terima kasih Datuk dan puan-puan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat bahawa sebenarnya suatu perkara yang penting dalam hidup kita yang kita tahu bahawa kita ada jiwa dan kita ada hati yang disebut sebagai suatu spiritual dalamannya, rohiyah kita. Roh ni benda yang kita diajar hanya sedikit apa yang disebut sebagai roh, pengertian maksud roh itu sendiri. Tetapi kita tahu bahawa bila dikatakan spiritual, roh kita itu sebenarnya adalah satu gabungan kombinasi jasad dan roh, roh dan jasad. Maka sudah tentu kalau jasad itu pun ada makanannya, sudah tentulah roh itu pun juga ada makanannya tuan-tuan sekalian. Akan tetapi ramai orang yang melupakan makanan roh mereka. Sedangkan roh itu yang kita sedia maklum bahawa kita lah sebenarnya. Roh kita, kita lah sebenarnya. Jasad kita, maka kita lah sebenarnya. Dan bagaimana kita mengadunkan dan juga kita meletakkan tadi roh kita itu sebagai roh yang disebut roh yang tayyibah, roh yang baik, bukan roh yang jahat. Kalau roh yang baik sudah tentulah makanan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sewaktu roh nak dicabut daripada jasad manusia, roh yang baik, roh yang bagus, maka disebut di dalam Quran itu sesungguhnya roh jiwa yang tenang, roh yang baik tadi dipersilakan keluar daripada jasad tubuh manusia itu. Pergilah kamu bersama dengan orang yang ahlul ibadah dan masuklah kamu ke dalam syurga. Dan bukanlah suatu benda yang mudah tuan-puan sekalian. Bila mana roh dihidangkan dengan makanan, disajikan dengan makanan-makanan yang berzat, yang hebat-hebat, maka kita tahu bahawa roh itu dalam keadaan dibesarkan dengan suasana-suasana ikatannya, yakni aqdun, roh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata roh yang baik. Roh, saya ulang balik, roh yang ada ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makanannya makanan yang disuruh oleh Allah, makanan yang dipilih di mana Allah yang menghidangkan makanan-makanan yang berzat. Maknanya roh ini jangan kita pandang suatu perkara yang mudah. Sebab bila roh yang baik menatijahkan kepada tubuh badan yang baik. Kalau roh yang jahat, maka dia akan memberi kesan kepada tubuh badan, akhirnya tubuh badan akan melakukan maksiat dan seumpamanya. Sebab itulah makanan bagi orang yang beriman, daripada spiritual mereka, maka makanannya ialah sesuatu ketaatan yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan di antaranya segala apa yang diperintah oleh Allah kita lakukan, dan ketaatan kepada Allah juga menunjukkan kita menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah. Bermakna bila mana roh tadi absorb, diserap masuk oleh anasir, oleh elemen-elemen yang negatif, maka kita tahu bahawa roh itu telah terpedaya dengan gangguan, hasutan iblis dan syaitan, tuan-tuan. Maknanya kalau orang yang buat zina, sebab itu disebut dalam riwayat menyatakan, kalau kamu beriman pada waktu itu, maka kamu tidak akan berzina. Tapi kalau kita sudah tidak ada iman, terpelanting, tercampak iman daripada jiwa, daripada dada seorang, maka ketika itu dia akan melakukan zina. Maknanya rohnya pada waktu itu sudah mati, roh yang baik. Itu yang disebut. Begitu juga dengan araknya, begitu juga dengan whatever, apa juga. Kerja-kerja yang disifatkan sebagai kerja pelaku maksiat, pekerja yang melakukan perkara mungkar, mencuri hak orang. Contoh ni yang telah beredar dalam kalangan masyarakat kita yang banyak hari ni. Puak-puak scammer ni tu, Allah tuan-tuan sekalian, ini yang makan duit dengan cara yang haram, menipu. Baru ni pun di bulan Ramadan, saya pun nyaris-nyaris diperdayakan oleh puak scammer ni. Scam, nak ambil duit orang
katanya sahabat dia menceritakan skema ni dia boleh dapat lebih kurang 200,000 sehari itu. Lebih kurang. Maknanya roh apa yang ada dalam badan skema? Sudah tentu dia tidak dapat makanan rohani yang secukupnya. Kita yakin skema ni juga ada orang yang Islam. Mungkin yang bukan Islam pun ada. Tapi apa maksudnya? Kalau sekiranya kita orang Islam mengaku sebagai kita anak Muslim, anak mukmin, tetapi dalamannya tidak sinkronis. Itu yang kita jiwa, hatinya tidak sinkronis dengan luaran. Bila mana roh tadi dipandu oleh iblis dan syaitan, maka menatijahkan segala anggota tenteranya kata Imam Ghazali. Baik mata tadi disebut oleh Ustaz Maulana Usama, baik telinganya, baik lidahnya, tubuh badan, tangan, kemaluan, perut dan kaki, semuanya yang ada pada diri dia, semuanya diarahkan oleh raja yang disebut hati, jiwa tadi, kepada bala tenteranya melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar. Tetapi kalau rajanya yang baik, inilah kalau rohnya yang baik, maka dia mengarahkan daripada bala-bala tenteranya tadi supaya melakukan perkara-perkara yang khair, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan segera jauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahawa nak menghidupkan roh Allah, roh jiwa kita sendiri tadi memerlukan suatu kekuatan dalaman yang katakan dia spiritual kita. Maka makanan itu tadilah. Kalau katakan semayang dengan cara semayang, zikir dengan cara zikir, sehingga tadi yang disebut baca Quran oleh seorang Maulana, sampai boleh kita katakan Masya Allah hebat Imam Asy-Syafi'i sehari 2 kali khatam Quran. Imam Ibnu Asakir, ulama muhaddis, sehari khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum sahur sekali khatam Quran. Sebelum sahur sekali khatam Quran. Dan begitu juga Abu Hamka sewaktu dipenjarakan, tuan-tuan. Bagaimana dia menghidupkan roh walaupun jasadnya dipenjarakan oleh pemimpin pada waktu itu di zaman Bung Karno, tapi Abu Hamka diceritakan oleh anaknya. Bayangkan tuan-tuan, dia boleh khatam Quran di dalam penjara within 2 years, 2 tahun dipenjarakan, dia khatam Quran sebanyak 150 kali menurut anak yang disebut ulama Abu Hamka. Maknanya apa dia? Mereka boleh memenjarakan jasad tetapi mereka tidak berjaya memenjarakan yang dikatakan rohani, dalaman spiritual. Ini mulianya manusia. Bila mana mereka, itulah yang disebut sebagai satu makanannya. Itulah santapannya daripada awal bangun tidurnya sehingga mereka nak tidur semula pada malam hari. Makanannya, minumannya tidak lain tidak bukan. Makanan minumannya adalah tadi Al-Quran. Makanan dan minumannya tidak lain tidak bukan adalah solatnya. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Begitu jugalah makanan dan minuman mereka. Sentiasa hati mereka qarib ilallah, hati mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inilah yang kita adunkan, kalau inilah yang kita jadikan sebagai masakan yang paling istimewa dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah bukan hanya juadah berbuka yang kita mengutamakan sebagai priority, tetapi kita mengambillah langkah yang paling bijak, zakat pun, iaitu orang yang menyediakan juadah makanan rohaninya yang dinanti-nantikan solat tarawih. Setelah mana solat fardu yang didirikan, mereka menanti-nantikan untuk bertadarus dengan tadarus Al-Quran. Mereka menanti-nantikan waktu mereka nak bangun, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa, iaitu menantikan waktu untuk mereka bangun bertahajud, munajatnya mereka kepada Allah, melangsungkan sebagai satu santapan jiwa rohani yang kekal. Mudah-mudahan itulah amalan kita. Wallahu a'lam, Datuk, tuan-tuan sekalian. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Alim. Tuan-tuan dan puan, saya nak lihatkan dalam 2 minit, tuan-tuan. 2 minit. Saya nak kalau boleh kedua-dua ahli panel kita, tuan-tuan. Mereka melakukan kerja, mereka lakukan penyelidikan, mereka buat research, mereka buat tulisan-tulisan dan mereka mengedarkan, tuan-tuan, bahan-bahan, barangan-barangan harian yang mungkin kita boleh gunakan terus, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, insya-Allah. Sebab tuan-tuan, yang kita ada madu dan sebagainya, kita nak dengar nanti daripada dua-duanya. Saya nak mulakan dengan Ustaz Maulana Usama kita. Apa bendanya yang dalam bulan Ramadan, hari yang ke-13 menjelang hari yang ke-14, ke-15 dan ke-16 ni, macam mana caranya kita nak mengakhirkan Ramadan ini dengan penuh keberkatan, dan hujungnya, tuan-tuan dan puan, aitqum minan nar, suatu part 3 yang terakhir,
kita dipisahkan daripada ahli syurga dan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya macam mana? Melalui pemakanan yang halal, pemakanan yang ada unsur sunnah di dalamnya itu tuan-tuan, dapat membantu kita dapat betul melunakkan jiwa, hati, perasaan yang disebut tadi tarbiyah ruhiyah, supaya dapat daripada pemakanan yang kita makan itu. Sila Maulana Usama. Masya-Allah, jazakallahu khair katsir. Jadi masya-Allah, sedar tak sedar tuan-tuan mulia, hari ini kita dah berada pada hari yang ke-14. Hari ke-14 Ramadan. Kan, maknanya kita dah berada di 10 yang kedua daripada Ramadan. Disebutkan dalam satu hadis dan disebutkan juga oleh Al-Fadil Ayahanda Datuk tadi. Kan, awwaluhu rahmah. Ramadan ini yang pertama, 10 yang pertamanya adalah rahmat. Yang disarankan oleh ulama pada 10 pertama kita banyak minta doa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa awsatuhu maghfirah. Dan yang pertengahannya adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa akhiruhu atqum minan nar, dan yang akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis ini kita lihat bahawa sekarang ini kita berada di 10 hari kedua Ramadan. Pertama sekali kita kena ingat, kenang balik kepada hadis yang disebutkan oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaihi dalam kitabnya Fadailur Ramadan, Fadilatul Ramadan, bahawa sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus naik ke mimbar. Dan naik ke tangga yang pertama Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Selepas naik tangga ketiga Rasulullah turun balik. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum telah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadis, ya Rasulullah, kami telah mendapati satu perbuatan yang aneh yang kamu lakukan pada hari ini. Satu yang keanehan. Apakah perkara itu? Yang mengatakan amin ya Rasulullah setiap anak tangga yang kamu naik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan mafhum dia. Apabila aku telah naik tangga yang pertama, Jibril alaihissalam telah datang kepada aku dan mengatakan ba'uda man adraka Ramadan. Kan, binasalah orang yang mana telah mendapati Ramadan tetapi dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah mendapati Ramadan, satu Ramadan telah berlalu pada dia tetapi dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Maknanya dia telah melalui Ramadan tanpa membuat sesuatu amalan, yang menyebabkan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nama Ramadan itu sendiri disebutkan dalam kitab-kitab, Ramadan ini maksudnya diambil daripada perkataan ar-ramdu. Ar-ramdu ni maksudnya membakar ataupun membinasakan. Kata ulama, kenapakah dinamakan dengan ar-ramdu? Maksudnya inilah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan membakar dosa-dosa kita. Inilah bulan yang Allah Taala akan membakar kita punya tabiat-tabiat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk kita. Tetapi alangkah sedihnya satu orang yang mana dia mendapati Ramadan tetapi Ramadan tidak menjadi asbab untuk Allah Taala membinasakan seluruh amalan-amalan kejahatan. Ramadan tidak menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan tabiat-tabiat yang buruk. Sedangkan di bulan ini Allah Taala telah penjarakan syaitan. Syaitan dipenjarakan. Allah Taala nak bagi kemudahan kepada hamba dia. Gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk kamu mengabdikan diri kepada Allah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita dah berlalu hampir separuh daripada Ramadan. Maka saya masih ingat pesanan guru saya. Waktu saya belajar di Pakistan dulu. Guru saya telah pesan, dia kata pada saya, Usama, अगर तुम किसी चीज को बुलंद होना चाहते हो तो 3 चीज पकड़ना चाहिए. Cakap Urdu sikit boleh tak? Sila. Urdu sikit. Jadi kata beliau, kalau kamu nak dapatkan ketinggian dalam sesuatu perkara, kamu mesti ihtimam, ambil berat terhadap 3 perkara ni. Mesti kena ambil berat terhadap 3 perkara ini. Pertama sekali dalam muhasabah kamu, pertama sekali kata beliau, pertama sekali kamu hendaklah bersyukur di atas taufik yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kamu untuk kamu buat sesuatu amal kebaikan.
Sebab apa? Setiap kebaikan yang kamu buat, itu bukan daripada diri kamu. Itu adalah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama sekali kamu kena syukur. Begitu juga kalau kita implikasikan dalam keadaan kita sekarang, dah 13 hari berlalu, hari ni ke-14. Sikit sebanyak kita telah buat tarawih, kita telah sempurnakan puasa kita. Kita syukur. Syukur maksudnya, kita tidak mengatakan itu adalah daripada kehebatan kita. Bahkan kita kaitkan dengan Allah. Ya Allah, syukur ya Allah kau bagi taufik kepada aku. Syukur ya Allah. Syukur. Yang kedua, kata guru saya, kamu kena istighfar di atas istighfar dan menyesal di atas segala kekurangan yang kamu telah buat terhadap amalan kamu yang lepas. 13 hari berlalu. Sepatutnya berapa kali khatam Al-Quran kita telah laksanakan? Berapa kali kita khatam Al-Quran? Sepatutnya dah berapa banyak zikir kita telah dapat sempurnakan? Sepatutnya telah berapa banyak sedekah yang kita telah lakukan? Tetapi kita tidak buat perkara tersebut, maka kita kena istighfar, minta ampun daripada Allah. Kita kena istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lebih kurang 16 hari lagi daripada Ramadan. Yang ketiga kata guru saya, kamu kena tanamkan azam. Tanamkan azam betul-betul, bahawa hari yang baki ini, hari yang berbaki ini, sisa hidup saya yang berbaki ini, bagaimana saya nak usahakan untuk seboleh mungkin, sesempurna mungkin untuk saya cover balik, saya sempurnakan balik hari-hari yang ada ini, untuk saya sempurnakan balik segala kekurangan yang telah lepas. Dengan kita tanamkan azam, kita buat planning. Kalau boleh kita buat planning, setiap hari berapa juzuk Al-Quran yang saya patut baca. Kerana inilah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Kita kena beri keutamaan kepada pembacaan Al-Quran. Kita kena buat planning, buat satu jadual. Buat jadual dalam hidup kita. Berapa kali saya nak khatamkan Al-Quran? Kita buat. Selepas salat subuh, berapa banyak saya nak baca Al-Quran saya. Selepas salat zuhur, berapa banyak saya nak baca Al-Quran. Selepas salat asar, berapa banyak saya nak baca Al-Quran. Selepas isyak, berapa banyak saya nak baca Al-Quran. Sebelum subuh, berapa banyak saya baca Al-Quran. Kita buat planning dalam kehidupan kita. Begitu juga dari segi kita punya doa-doa. Di akhir ini, dari pertengahan Ramadan, kita banyak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyakkan doa, banyakkan kita zikir di bulan Ramadan, ialah 4 perkara zikir. Yang disebutkan dalam hadis, 2 perkara ini adalah perkara yang mana menjadi satu tuntutan daripada Allah Ta'ala terhadap, menjadi asbab keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan 2 perkara adalah menjadi satu hajat kepada setiap hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 perkara yang pertama apa dia? Iaitu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memohon rahmat dan keampunan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ghfir lana warhamna. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan yang kedua, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati kita. Dan 2, saya ada kesilapan sikit. 2 perkara yang pertama ialah kita banyak ucapkan la ilaha illallah. Perkara pertama, la ilaha illallah dan istighfar. La ilaha illallah, astaghfirullah. Ini perbanyakkan, kita banyakkan di bulan Ramadan. Dan 2 yang akhir ialah kita mohon dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mohon dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau semasa saya belajar di Tarim tu, menjadi satu wirid. Setiap kali salat, imam akan wiridkan doa ni. La ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini kita perbanyakkan. Dan tuan-tuan, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita di 10 akhir Ramadan adalah merupakan 10 yang mana di dalamnya lah kesepakatan ulama kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahawa dalam 10 akhir inilah terdapatnya Lailatul Qadar, yang mana disebutkan dalam hadis bahawa baginda kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tibanya 10 akhir Ramadan,
baginda akan mengikat kain baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu baginda tidak akan pergi lagi kepada isteri-isteri baginda. Isteri Rasulullah akan pergi lagi kepada isteri-isteri baginda dan baginda menghabiskan 10 akhir Ramadan dengan beriktikaf, menghabiskan malamnya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriktikaf di masjid. Jadi ini kita masih ada masa lagi tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menggunakan hari-hari yang berbaki ini, kita tumpukan betul-betul tumpuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada saya, kepada tuan-tuan dan kepada kita semua untuk kita kejar Ramadan ini, dan dalam masa yang sama seperti yang disebutkan oleh Yang Berbahagia Datuk tadi, kita usahakanlah untuk kita makan ala kadar, carilah makanan yang halal, yang baik, halal dan tayyibah, dan kita ambillah makanan-makanan yang berkhasiat, yang boleh membina jiwa kita, membina jasmani kita, membina rohani kita, sehingga Ramadan ini menjadi satu bulan yang akan Allah Ta'ala bersihkan rohani dan jasmani kita, insya-Allah. Ustaz, kalau misalnya para penonton saya nak minta kalau boleh Ustaz Halim, Maulana, kalau ada barangan-barangan dalam bentuk buku, dalam bentuk barangan-barangan yang boleh dipamerkan sebentar untuk kita meminta tuan-tuan dan puan-puan kalau misalnya memerlukannya sila dapat berhubung, dan insya-Allah inilah masa yang paling baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah untuk kita menikmati barangan-barangan yang halal, barangan-barangan yang bersih, bersih dalamnya, bersih luarnya, bersih dari syaraknya. Inilah yang kita nak tuan-tuan. Sila Ustaz Halim, apa yang ada Ustaz Halim kata ada minyak wangi tadi. Baik, tuan-puan sekalian, yang saya nak promote ni, minyak wangi ni namanya minyak wangi Raihanah Shifa. Minyak wangi ni saya import daripada Dubai, daripada Dubai, dibuat daripada bunga-bungaan marjan. Dan alhamdulillah, minyak ni dah hampir 10 tahun pada pasaran di seluruh negara, alhamdulillah, dan sampai dari Sabah Sarawak, dari Brunei, Singapura, dan sampai ke Europe, ke Belanda dah sampai, alhamdulillah. Dan minyak ni tuan-tuan sekalian namanya minyak Raihanah Shifa. Minyak ini special istimewa yang telah disyifa, diruqyah oleh berbahagia Tuan Guru kita, iaitu Ustaz Datuk Ismail Qamus, walaupun sedang sakit di hospital HKL pada waktu ini. Kita doakan mudah-mudahan kesembuhan baginya. Dan minyak ni yang saya pengasas berdua, saya pengasas berdua dengan Ustaz Datuk Ismail Qamus dah hampir 10 tahun tadi. Alhamdulillah mendapat testimoni yang cukup positif. Boleh katakan ramai. Di antara pertamanya yang saya nak ringkaskan, yang pertama untuk buat pendinding daripada gangguan jin, sihir, santau, saka, ain, histeria dan seumpama. InsyaAllah. Sila Ustaz, sila. Dia ada sikit tuan-tuan, dia ada lab sikit. Ni biasalah. Kalau sementara tu misalnya Maulana, kalau sementara kita dapat release daripada sikit constraint itu. Kalau Maulana sila kita gunakan masa ni untuk Maulana pula. Apa bendanya yang kita boleh manfaatkan daripada apa yang ada pada Maulana untuk teman-teman sementara kita menunggu Ustaz Halim dia ada release daripada sikit constraint yang dihadapi ni itu. InsyaAllah. Sila. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan mulia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang sebenarnya untuk membina kesihatan rohani dan jasmani kita. Jadi saya alhamdulillah saya ada buat perniagaan jualan madu. Ini madu dipanggil madu forever. Madu forever ini dia adalah daripada lebih daripada 3,000 hingga 7,000 jenis debunga daripada gurun sonaran. Daripada gurun sonaran, dan madu ini dah ada di 168 buah negara, masya-Allah. Tahun depan saya telah pergi umrah, saya telah bawa sikit je. Tiba-tiba ada jemaah saya perlukan madu ni, saya pergi ke Jeddah, alhamdulillah ada. Kita punya cawangan syarikat kita di Jeddah, bahkan ada di 168 buah negara. Jadi madu ni sangat baguslah. Dan juga bulan Ramadan ni tuan-tuan mulia, kita balik kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada setengah ulama mengatakan ini adalah kata-kata ulama, al-mi'datu baitud da'. Usus adalah merupakan rumah bagi penyakit. Jadi masa bulan Ramadan ialah kita nak gunakan sebaik mungkin masa untuk kita cuci usus kita. Jadi saya juga ada jual produk ni, tuan-tuan pun selalu saya rasa ramai yang pernah tengok benda ni ada dijual. Ini adalah aloe vera gel.
Aloe vera gel ni disebut juga dalam hadis. Sebelum ni kita dengar madu je disebut dalam hadis. Tapi dalam satu hadis, saya telah jumpa dalam hadis riwayat Muslim, menyebutkan bahawa Rasulullah mengatakan madza fil amrayn minasyifa as-sabir was-safa. Rasulullah mengatakan begitu takjub sekali, begitu luar biasa sekali dalam dua perkara ini dari segi memberi kesembuhan, iaitu pertama sekali as-sabir, iaitu daun, iaitu aloe vera dan juga as-safa. As-safa ini ada setengah ulama mengatakan dia adalah daun yang telah dimakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi dua perkara ni yang main lah, dan lain tu ada lagi bersama dengan saya. Kita ada minyak ikan, campuran minyak ikan dengan minyak zaitun, juga daripada syarikat Forever Living. Jadi tuan-tuan yang nak mendapatkan perkara ni, mendapatkan produk-produk ini, insya-Allah boleh sama ada melalui Facebook saya Usamah Marvelous, Usamah Marvelous, ataupun boleh hubungi saya direct di nombor telefon 011-2574-3648. Saya ulangi nombor telefon 011-2574-3648. InsyaAllah kita akan kita banyaklah produk-produk yang ada pada saya. Jadi tuan-tuan boleh hubungi direct pada saya, insyaAllah kita boleh bincang dengan lebih lanjut lagi, insyaAllah. Sekian. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, nampaknya Ustaz Halim ni hilang langsung hilang daripada skrin nampaknya, tuan-tuan dan puan. Ada mungkin, saya ingat mungkin kerana internet, mungkin kerana handphone dia, mungkin kerana smartphone dia dan sebagainya, mungkin kerana bateri habis dan sebagainya, macam-macam tuan-tuan. 101 kemungkinan yang berlaku. Kita boleh bersiaran dalam bentuk internet macam ni, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah apapun, kita telah bersiaran 1 jam lebih kurang 15 minit, tuan-tuan. 1 jam 15 minit, Alhamdulillah. Walaupun ada gangguan-gangguan sikit dari segi audionya, tapi pada keseluruhannya, saya merasakan perbincangan yang telah berjalan begitu agak panjang tadi, tuan-tuan, sudah kita nampak isi-isinya, konten-kontennya sudah kita nampak, dan insyaAllah ada dalam kepala kita. Tuan-tuan seluruh yang mendengar, yang mengikuti siaran ini, tuan-tuan terbagi kepada dua. Yang sehat, tuan-tuan dapat bekalan daripada apa yang dihujahkan tadi. Yang sakit, tuan-tuan akan mendapat insya-Allah satu rangsangan, satu motivasi, satu keyakinan ditanamkan kepada tuan-tuan. Sebab sehat dan sakit daripada Allah, insya-Allah itu merupakan sebahagian ujian kepada kita. Tapi yang sehat ni hubaya tuan-tuan. Gunakanlah kesihatan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya secara yang sebaik-baiknya, dan hari-hari yang terbaiknya, ini hari yang ke-13 ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berada dalam bulan Ramadan ini. Gunakanlah yang sebaik. Yang sehat pun gunakan sebaik-baiknya, yang sakit pun gunakan yang sebaik-baiknya. Saya terbaca, tuan-tuan, orang yang sakit ni dengan maut ni. Orang yang sakit biasanya ingat mati. Tapi yang lebih cantik lagi, tuan-tuan, orang yang sehat ingat mati. Tuan-tuan, lebih baik daripada orang yang sakit ingat mati. Jadi tuan-tuan dan puan, sakit ingat mati, sehat ingat mati, dua-duanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah yang membukakan jembatan untuk kita menuju ke pintu syurga dan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Halim Din yang telah hilang daripada orbit kita sekarang ni. Dan terima kasih kepada Maulana Usamah. Saudara Usamah ni, kalau tengok dalam poster tadi, nama dia tak ada, gambar dia tak ada. Sebab, tuan-tuan dan puan, ada satu hamba Allah yang sudah setuju nak datang oleh kerana ada sikit masalah, maka dia tidak dapat dan menjanjikan untuk datang tempat-tempat yang berikutnya, waktu-waktu berikutnya. Dalam masa yang singkat itulah saya hubungi, minta sangat Maulana untuk menyetujuinya, dan Maulana kata alhamdulillah mungkin dia tidak ada program pada petang ini dan dia bersetuju untuk datang dan untuk appear dalam majlis kita pada petang ini. Terima kasih kepada Maulana, terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada puan-puan. Kita dengar lagi tuan-tuan dan puan. Saya akan jemput Maulana paling tidak, tuan-tuan, ada 2 lagi occasion saya jemput Maulana. Untuk Ustaz Halim pun kurang-kurangnya lagi 2 occasion kita nak jemput. Kita nak dengar lagi, tuan-tuan, madunya daripada Forever Living ni. Kita nak dengar daripada aloe vera dia. Dan kita nak dengar Ustaz Halim tadi baru nak cerita minyak wangi dia, tuan. Baru nak cerita minyak wangi. Punya wanginya minyak, tuan-tuan. Sampai internet pun tak dapat tampung kewanginan dia, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita. Jangan lupa malam ni, tuan-tuan,
Malam ni tuan-tuan, siapa malam ni? Farid Rabi tuan-tuan. Dr. Farid Rabi. Dr. Farid Rabi bersama dengan insya-Allah Amin, bersama dengan teman-teman yang selalu menjadi pengacara kepada program-program dalam TV dan sebagainya, pengacara utama tuan-tuan dalam TV, dalam majlis ataupun dalam sesi-sesi yang agak serius, sesi-sesi yang agak santai, kita dapati tuan-tuan dan puan, insya-Allah pengacara muda inilah yang akan mengacarakan kita pada malam ini insya-Allah bersama dengan Dr. Farid Rabi insya-Allah. Itu pukul 10 pada malam ini. Jangan lupa tuan-tuan, tune in pukul 10 malam ni, kita berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan semuanya sekali untuk membincangkan satu tajuk. Seluruh tajuknya itu berkaitan kita makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah tuan-tuan. Sila.